lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi, dan malam ini sekali lagi giliran saya untuk menyampaikan kisah 9 suku malam. Memang setiap malam ada saja perunding-perunding pusaka akan ke udara secara live pada pukul 9 suku untuk menyampaikan, untuk berkongsi kisah-kisah benar, dengan harapan kisah-kisah benar ini akan dapat menjadi tauladan. Sebab realitinya, bila kita bercerita tentang pusaka, memang ada banyak kisah, dan kebiasaannya kisah itu adalah kisah-kisah duka. Jadi kami berkesempatan bertemu pelbagai jenis masalah, dan ada yang kami dapat selesaikan. Inilah yang kami ini kongsikan, supaya apa saja permasalahan yang pernah berlaku daripada orang lain kita dapat elakkan. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang vaksin pusaka. Sebenarnya saya dah menggunakan istilah vaksin ni 5 tahun yang lalu. Tetapi ketika itu kebanyakan orang kita tak berapa faham konsep vaksin tu. Tetapi sekarang ni sebab semenjak pandemik COVID-19, orang dah faham vaksin, kepentingan vaksin. Ada juga orang tak percaya, tak apa. Tapi sama juga macam COVID-19, kita telah diperkenalkan dengan pelbagai vaksin. Jadi kita tak perlu nak membezakan vaksin A, B, Pfizer dengan Sinovac dan juga apa jenis lagi. Yang pentingnya, apabila kita berada dalam satu wabak, kita perlu mengkebalkan diri kita dengan menyediakan vaksin. Jadi itulah hakikatnya. Hakikatnya seperti juga COVID-19, di mana masyarakat dunia dilanda wabak, begitu juga pusaka. Kebiasaannya ataupun memang hakikatnya, masyarakat Islam di Malaysia dilanda wabak pusaka. Dan untuk mengelakkan wabak pusaka ni, kita kenalah semasa hidup injection vaksin. Jadi ini saya nak ceritakan kisah-kisah benar membezakan orang yang mempunyai vaksin dengan yang tak ada vaksin. Sebab macam COVID-19, Kementerian Kesihatan mengatakan kalau ada COVID, memang pun boleh dijangkiti COVID, tetapi impaknya tak ada besar. Sama juga, kalau kita dah ada vaksin pusaka, apabila meninggal dunia, impak permasalahan itu akan dapat dikurangkan. Bukan bermaksud 100% baik, tetapi sekurang-kurangnya kurang impaknya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau siapa yang pernah menonton kursus-kursus kami, video-video kami, memang kami selalu menceritakan tentang vaksin pusaka. Apakah vaksin pusaka? 4 perkara. Sangat penting untuk kita semasa hidup melantik wasi. Sangat penting semasa hidup kita menyediakan dana tunai yang akan kita tinggalkan apabila kita meninggal dunia. Untuk apa? Membayar hutang, membayar waris meneruskan kehidupan, untuk melaksanakan wasiat, dan juga untuk membayar kos pusaka. Dan yang ketiga, kita juga memberi maklum kepada wasi kita supaya mendapatkan khidmat pakar untuk menguruskan harta pusaka. Samalah macam kita menggunakan khidmat tukang mandi jenazah sebab kita tak pandai. Kita gunakan khidmat tukang gali kubur sebab kita tak pandai. Kita gunakan memanggil imam untuk sembahyang jenazah sebab kita tak pandai. Jadi untuk urus pusaka pun kita cari orang yang pandai. Dan akhir sekali, apa saja hasrat kita tetap tentang harta kita, kita tulis dalam bentuk bertulis, bertali dan bersaksi. Okey, kita lantik satu je. Contoh pertama, ada wasi kan tak ada wasi? Saya tak akan ceritakan spesifik, tetapi inilah yang saya lihat. Banyak kes yang kami lihat apabila pemilik harta ni semasa hidupnya tidak pernah melantik di kalangan anak-anak mereka seorang yang dipertanggungjawabkan untuk memulakan proses. Bukan untuk dapat harta, untuk memulakan proses.
Apa yang berlaku? Arwah meninggal. Bila arwah meninggal, Alung tengok Angah, Angah tengok Alang, Alang tengok Acik. Seorang pun tak buat. Sebab apa? Tidak siapa yang diberi tanggungjawab. Dan itulah menyebabkan kami, penghuni-penghuni pusaka, kerap mendapat kes yang dah 10 tahun meninggal tapi tak diuruskan. Semua tunjuk, saya tak buat. Sebab kadang-kadang manusia ni, kalau tidak dipertanggungjawabkan, tidak buat. Ini tolak-tolak lah. Jadi inilah berlaku. Tetapi berbeza dengan si pemilik harta, semasa hidupnya ada membuat surat watikah pelantikan wasi. Contohnya seorang ayah melantik abang sulung ataupun Kak Ngah. Dia tahu dia dapat surat watikah, dan bila meninggal dunia lebih mudah untuk mereka ke hadapan. Assalamualaikum, arwah semasa hidupnya ada memberi saya surat untuk saya menjadi wasi. Arahan pertama adalah untuk mengumpulkan waris untuk memulakan proses urus pusaka. Dokumen-dokumen ada ditinggalkan, ada duit juga ditinggalkan untuk membayar orang yang dapat membantu. Nampak tak? Jadi sangat penting. Jadi perbezaan antara yang masih hidup membuat wasi, yang ada wasi dan tidak ada wasi, meninggal dunia, sangat berbeza. Jadi topik pertama memang jelas apabila kita menyediakan vaksin, di mana salah satu vaksin adalah melantik wasi, meninggal dunia, insya-Allah proses akan mula betul dan segera. Pertama. Kedua, ada dana tunai dengan tak ada dana tunai, dana pantas. Banyak yang saya lihat apabila pemilik harta meninggal dunia, meninggalkan hanya kereta yang masih ada hutang, meninggalkan rumah yang masih ada hutang, tidak meninggalkan tunai ataupun tunai terbeku, ASB, account bank dan sebagainya. Dan apabila ingin memuluskan pusaka, dia ada kos untuk buat cariannya, somebody kena ambil cuti, dia pergi sebagainya. Dan apabila hantar permohonan baik di pejabat pusaka kecil ataupun di Bangkapan Tinggi ataupun di Amanah Raya, semuanya ada kos. Itu belum lagi kalau ingin mendapatkan khidmat orang yang boleh membantu pun ada kos. Tetapi disebabkan kalau si pemilik harta ini tidak meninggalkan duit yang boleh dipegang oleh waris, itu dinamakan dana bantas, waris-waris lain akan ketat. Minta engkau lah bayar. Dan saya selalu lihat kenapa kes-kes pusaka ini lambat dibuat, tak buat, disebabkan tidak ada siapa di kalangan waris ingin mengeluarkan duit sendiri untuk menguruskan pusaka. Saya dah satu kes spesifik. Seorang suami yang datang menjemput kami dan bersetuju untuk membuat vaksin pusaka, dan salah satu yang perlu dibuat ialah menyediakan satu dana 20,000 yang diletakkan di dalam tabung haji, dan tabung haji diletakkan penama kepada isterinya. Dan tak salah saya 3 tahun lepas arwah meninggal dunia, bila kami datang bertemu dengan isteri arwah dan ibu kepada arwah, dan kami nyatakan arwah telah membuat perancangan, telah melantik si isteri sebagai wasi untuk memulakan proses, dan juga telah mengarahkan isteri untuk menghubungi Mahpusaka untuk membantu proses, dan duit untuk kami uruskan telah disediakan dalam tabung haji yang mana penamanya anak isteri. Jadi isteri boleh pergi tabung haji dan keluarkan 20,000 tu. Dan bila kami mengatakan okey, kami boleh menguruskan sampai A sampai Z, sekian kos, tidak ada masalah. Isteri kata ambillah duit ni dan laksanakan. Alhamdulillah, ianya selesai dengan baik. Berbeza dengan kalau si mati tidak meninggalkan sebarang duit. Apa yang berlaku? Tolak menolak. Lama-lama bertahun-tahun. Akhirnya seorang meninggal, lagi parah. Lepas tu
Ada yang terasa hati, bergaduh, pembasuhan muka, langsung tak bergerak. Bila dah lama lagi, kos lagi tinggi. Saya kasih contoh. Saya ada beberapa kes tanah kampung baru yang telah lama berlanjutan, masih nama arwah yang meninggal pada tahun 70-an, dan apabila dikaji, mereka yang berhak tu berjatuh-jatuh tu sampai 60 lebih. Okey, Cik Fadil, okey, selamat datang. Dan disebabkan telah berlapis-lapis, tetapi ada waris yang nak selesaikan. Sebab apa? Wah, tanah tu 6 juta, 8 juta. Tetapi disebabkan berlapis-lapis, ia memerlukan kos yang tinggi. Apabila nilai itu 6 juta, ia perlu dibawa ke mahkamah tinggi. Dan disebabkan waris-waris ramai dan yang ramai meninggal, banyak proses berlapis, ianya tinggi. Dan apabila, tak kisahlah kami ke atau pihak lain mengeluarkan sebuah harga untuk menguruskan, tak ada siapa pun waris yang mampu ataupun setuju ataupun bersedia untuk mengeluarkan kos. Akhirnya tolak lagi. Mungkin itu yang berlaku daripada mula. Sebab untuk urus pusaka perlu keluar duit, seorang pun tak nak keluar duit, lama-lama lagi rumit, tambah rumit, lagi mahal. Akhirnya tak selesai sampailah ketika ini. Nampak tu? Jika tidak ada dana pantas yang ditinggalkan untuk membayar, itu nombor 2, duit. Satu lagi komponen vaksin yang sangat penting juga ialah arahan kepada si wasi ni tadi, jangan memandai-mandai, cari orang pandai. Okey, ini juga kisah yang saya pernah dapat, di mana apabila si pemilik harta itu meninggal dunia, ada yang kami jumpa, tak apalah kami uruskan. Tapi dia kata tak apa, kita orang boleh buat sendiri. Satu kes, seorang cikgu, suami dia meninggal dunia. Saya kenal dia. Saya pun kata ke cikgu, ini suaminya harta ni kami boleh bantu buat. Saya kata tak apa, saya buat sendiri. Itu kisah 4 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun, rupa-rupanya tak selesai pun sampai sekarang. Nak buat sendiri. Jadi itulah sebenarnya sangat penting apabila berlaku kematian si wasi ataupun ahli keluarga, carilah orang yang mempunyai pengalaman. Memang kena bayar sikit. Itu sebabnya sangat penting wasi dinasihatkan untuk jangan memandai-mandai, dan dinyatakan cari orang pandai, dan duit untuk membayar pakar kaunselor ni telah disediakan. Jadi kalau kita ada 3 perkara ni, ia lebih berkesan. Saya ada 2-3 kes yang mana ahli keluarga kononnya ada kepakaran, adalah belajar tinggi, cuba buat sendiri, tak jadi. Jadi kalau kita ambil analoginya ialah, kenapa kita memanggil tukang mandi jenazah untuk mandikan jenazah? Sebab dia pakar, dia ada alatan, dia tahu buat. Panggil je 2 jam settle. Cuba kita nak buat sendiri, mana nak cari kapur baru, nak cari kapasnya, nak cari kain putihnya, nak cari takung untuk mandi, tak ada. Kita tak ada. Begitu juga nak gali kubur, kita tak tahu, kita tak ada kederat nak gali ke dalam itu. Jadi kita upah orang. Nak sembahyang jenazah mungkin kita tak biasa, kita juga memanggil imam untuk baca talqin dan sebagainya. Jadi itu kita faham, kita biasa. Begitu juga untuk urus pusaka, terlalu banyak secara keseluruhannya. Kenapa ada 80 bilion harta orang mati masih beku? Sebab waris cuba nak buat sendiri. Kenapa ada berpuluh-puluh ribu kereta masih tak dapat di-renewtek? Sebab waris cuba buat sendiri. Yang dia tahu dia hanya uruskan tanah aja, tapi kereta tak buat. Kenapa ada lebih 1 juta geran tanah masih nama orang mati? Sebab waris cuba nak buat sendiri, tersangkut sana, tersangkut sini. Ini yang kita cuba elakkan. Ya, 3 perkara. Dan komponen keempat dalam vaksin pusaka ini adalah
dokumen bertulis bertarikh bersaksi. Itu juga saya kasih kisah-kisah secara kasarnya. Banyak kes-kes yang datang kepada kami, waris memang tak nak memandai-mandai, tapi datang jumpa kami nak minta bantuan. Tetapi apabila si mati ini semasa hidupnya tidak pernah membuat dokumentasi yang bertulis bertarikh bersaksi, pesan mulut, hibah lisan, ya, dan wasiat lisan sukar untuk dilaksanakan. Kami ada beberapa pekis yang arwah sempat bertemu kami untuk minta nasihat, sebab kita Mampusaka ada khidmat runding percuma. Kita buat kelas. Apabila kita buat kelas, ada yang rasa terkesan nak buat, hubungi kami punya khidmat runding, kami kasih nasihat, dan akhirnya kami kasih solusi dan ada bayaran. Ada yang kata, tak apalah, tunggu dulu. Mungkin sebab tak sanggup nak bayar RM1,500 ke whatever, dia tunggu dulu. Dan akhirnya meninggal dunia. Bila meninggal dunia, yang waris kepada arwah itu mungkin pernah dengar, yang arwah pernah menghubungi kami, jumpa kami, rupanya tak pernah buat apa-apa. Tanpa dokumen yang bertulis bertarikh bersaksi, kami datang sebagai kaunselor pun kadang-kadang sukar. Sebab apa? Kami hanya dapat nyatakan arwah pernah berpesan pada kami sendiri, tapi tak ada bukti. Tidak ada yang kita tunjukkan ada dokumen yang arwah ni tanda tangan, ada saksinya. Kalau ada, mudah. Itu sebabnya kalau kita lihat kenapa Mampusaka sering menyarankan, memang kita bila meninggal dunia ada faraid, tapi faraid apabila setelah meninggal dunia. Dalam Islam menggalakkan kita membuat perancangan untuk kematian. Jadi kita buat. Apakah perancangan kita? Cari harta. Apakah perancangan kita? Kawal harta. Lindungi harta. Lepas tu buat dokumentasi, melantik wasi. Buat dokumentasi hasrat-hasrat kita. Wasiatnya, hibahnya, surat ke tak manahnya. Kita buat. Jangan cakap mulut. Memang ada sikit kos. Macam pagi tadi saya buat satu perkongsian dengan satu jabatan kerajaan di Pulau Pinang. Saya kata simple lah. Kita ni, kalau kita beli handphone, kita sanggup keluarkan kos untuk beli apa? Screen protector, cover dan sebagainya. Sebab apa? Nak melindungi handphone itu. Kita beli kereta, kita sanggup modify, taruh cobeng ke belakang lah, tinted lah. Tak suka yang sport rim yang kilang bagi, kita tukar. Sebab apa? Kita nak cantik, kita nak protect. Kalau contohnya alam tu tak apa cantik yang daripada apa keluar, kita pergi tambah alam baru supaya melindungi kita itu. Kalau kita baru dapat beli rumah, dapat kunci, kunci pemaju pun kita tak nak pakai, kita buka, kita letak kunci kita, kita panggil kontraktor pasang grill. Untuk apa? Melindungi rumah kita. Kita keluarkan kos. Dah masuk dalam tak cantik tingkap, pasang langsir. Kita keluarkan kos. Sebab apa? Kita nak mencantikkan dan juga untuk melindungi harta kita. Begitu juga pusaka, harta kita, keseluruhan masa kita hidup kita dah harta, kita perlu mengeluarkan sedikit belanja untuk mengunci harta kita, supaya ataupun dengan kata lain menyediakan vaksin, injek harta kita supaya mempunyai vaksin. 4 perkara tadi, supaya apabila kita meninggal dunia, dengan adanya 4 perkara tadi, proses yang akan dilalui untuk menguruskan pusaka kita akan lebih teratur. Itu vaksin pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tak percaya, tontonlah kisah-kisah benar yang telah berpuluh-puluh perunding-perunding kami buat. Kalau tuan-tuan tertinggal kisah-kisah benar ini, boleh layari ke YouTube channel My Pusaka Official. Okay? Tak je, My Pusaka Official. Bila dah tengok tu, tengok ada 100 lebih video. Saya sangat sarankan tuan-tuan ambil masa sikit dalam PKP ini, tontonlah. Like dan subscribe. Kenapa subscribe? Supaya bila kita ada video-video baru, tuan-tuan dapat pemakluman. Dan bantulah kami sebarkan. Saya percaya ramai masyarakat kita tak berapa tahu dan akan appreciate kalau tuan-tuan sebarkan video-video itu untuk mereka tonton.
mungkin ada beberapa kisah benar tu terkena pada mereka. Dan akhirnya mereka akan mengambil pengajaran, mereka akan membuat sesuatu. Salah satu perkara yang mereka boleh ambil buat sesuatu adalah mengambil vaksin. Kalau selama ini kebanyakan masyarakat kita adalah anti vaksin pusaka, kita ubah minda mereka. Daripada anti vaksin kata tak payahlah, biar pilah, pandai-pandai lah waris aku. Itu orang anti vaksin ni. Kita nak ubah minda mereka daripada anti vaksin kepada yakin dan percaya pentingnya membuat perancangan dan menyediakan vaksin supaya bila meninggal dunia, kemungkinan untuk roh dia tenteram tinggi, kemungkinan untuk hartanya dapat dimanfaatkan berpanjangan tinggi, kemungkinan untuk memastikan waris dia aman sejahtera, tidak berbalah, tidak termakan harta batin tinggi, dan kemungkinan untuk dia mempunyai banyak saham akhirat dengan menggunakan wasiat sedekah, wakaf dan sebagainya lebih tinggi. Jadi itulah realitinya. Memang dengan adanya vaksin pusaka, ianya lebih baik daripada tak ada langsung. Macam saya masa ambil vaksin tu, doktor cakap jangan question vaksin A ke B ke C, yang penting vaksin yang anda boleh ambil hari ini. Jadi hari ini tuan-tuan boleh mengambil vaksin pusaka, main pusaka. Macam mana caranya? Kalau ada perunding di sini, sila letakkan link khidmat runding percuma masing-masing supaya masyarakat luar sana boleh menghubungi tuan-tuan dan puan untuk dibantu. Okey? Jangan lupa, setiap malam ada kisah-kisah benar. Kalau tertinggal, boleh tengok di YouTube channel Mampusaka Official, tetapi kalau boleh tengoklah live. Besok ada lagi perunding lain yang akan menceritakan kisah-kisah benar. Kami ada banyak sangat kisah benar, tak habis. Jadi itulah. Di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.